Eugenia Martinez mula mendapat perhatian negatif di Spanyol sejak kecil lagi akibat saiz dan berat badannya. Dia diejek oleh jiran-jirannya dan disembunyikan oleh keluarganya. Tetapi ketika dia baru berusia 6 tahun, dia menjadi sebahagian daripada lingkungan Istana Charles II dari Spanyol. Di sinilah dia digelar La Monstrua atau raksasa dan malangnya dia terpaksa menanggung penderaan hampir sepanjang hidupnya. Eugenia Martinez Vallejo dilahirkan pada tahun 1674 di sebuah penempatan terpencil di Merindad de Monteja yang terletak di utara Spanyol. Bapaknya ialah José Martínez Vallejo dan ibunya ialah Antonia de la Bodega. Pekerjaan sebenar ibu bapanya tidak diketahui, tetapi telah dilaporkan bahawa mereka berasal dari latar belakang yang sederhana. Diketahui bahawa Eugenia mempunyai adik-beradik, tetapi jumlahnya juga tidak pasti. Sebelum kelahirannya, dilaporkan bahawa air ketuban ibunya pecah pada suatu pagi Ahad ketika berada di gereja. Disebabkan perkara ini, Antonia ibunya tidak sempat pulang ke rumah dan akhirnya melahirkan anak di gereja. Sudah tentu, perkara ini bukanlah sesuatu yang biasa berlaku. Jadi mereka yang hadir percaya bahawa keadaan kelahiran itu adalah petanda baik untuk masa depan bayi perempuan tersebut. Penulis Spanyol, Maria Jesus Habato, mencadangkan bahawa inilah mungkin sebab namanya, Eugenia. Nama ini dalam bahasa Spanyol bermaksud La Bien Nacida atau yang berdarah bangsawan. Sebagai seorang bayi, Eugenia digambarkan sebagai sihat, kuat dan mempunyai selera makan yang sangat baik. Semua ini menunjukkan bahawa dia akan membesar menjadi seorang dewasa yang sihat, sesuatu yang tidak selalu terjamin pada masa itu. Manakala pada abad ke-17 dan terutamanya di kawasan luar bandar, disebabkan kekurangan doktor, kadar kematian bayi adalah sangat tinggi. Sebagai contoh, di England pada masa ini, 12% daripada semua kanak-kanak yang dilahirkan akan meninggal dunia dalam tahun pertama mereka dan 36% kanak-kanak meninggal dunia sebelum umur 6 tahun. Eugenia digambarkan sebagai bayi yang montel, namun ibu bapanya pada mulanya tidak terlalu memikirkannya. Pada masa itu, piawaian perubatan dan sosial lebih mengutamakan gadis yang sedikit lebih berisi kerana ia dianggap sebagai tanda kesuburan dan dalam sesetengah kes, kekayaan. Oleh itu, ibu bapanya mungkin percaya bahawa ia bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan. Namun apabila dia semakin dewasa, keadaan menjadi lebih membimbangkan. Eugenia kecil mula membesar dengan sangat cepat berbanding bayi-bayi lain. Dikatakan bahawa Eugenia kelihatan seperti berumur 12 tahun walaupun sebelum ulang tahun pertamanya. Walaupun ini mungkin satu keterlaluan, ketika dia baru berumur 1 tahun, dia sudah pun mempunyai berat sekitar 20 kg dan apabila masa berlalu, dia terus membesar dengan kadar yang membimbangkan. Sementara itu, adik-beratiknya membesar secara normal seperti kebanyakan kanak-kanak lain dan kerana itu, ibu bapanya mencari seorang doktor untuk membantu mereka dengan masalah berat badan anak perempuan mereka. Akibatnya, Eugenia telah dikenakan diet yang ketat. Namun, ini pun masih tidak cukup untuk mengatasi keadaan tersebut. Seiring berlalunya masa, Eugenia semakin membesar dan kerana itu, dia sering diejek oleh jiran-jirannya. Disebabkan layanan ini, ibu bapanya cuba menyembunyikan Eugenia daripada penduduk setempat dengan menyuruhnya tinggal di dalam rumah supaya dia tidak perlu menanggung gangguan yang sentiasa dihadapinya di luar. Walaupun begitu, berita tentang gadis gergasi itu dengan cepat tersebar ke bandar dan kampung berdekatan dan akibatnya, orang asing sering mendekati rumah tersebut untuk cuba melihat Eugenia dan mengejek rupanya. Pada usia 6 tahun, dikatakan berat badannya sekitar 65 kg dan akibat buli berterusan yang dialaminya, dia menghabiskan sebahagian besar masanya terkurung di dalam bilik di mana tiada siapa dapat melihatnya. Namun keadaan ini tidak berlarutan lama, kerana tidak lama kemudian, dia dijemput untuk menyertai Istana Diraja Charles II di Madrid. Pada suatu hari ketika dia baru berusia 6 tahun, seorang utusan dari keluarga diraja mengetuk pintu meminta agar Eugenia dibawa menghadap Raja Spanyol, Charles II yang juga dikenali sebagai si tersihir. Kisahnya telah tersebar luas di seluruh kawasan luar bandar Spanyol sehingga sampai ke telinga Charles II yang sangat tertarik dengan gadis misteri yang berbadan besar ini. Sudah tentu, ibu bapanya pada mulanya berasa tidak selesa dengan perkara ini, tetapi mereka tidak berada dalam kedudukan untuk menolak. Tidak jelas sama ada mereka tahu sebab sebenar lawatan mereka ke ibu kota atau tidak.
Mungkin mereka percaya mereka akan menemui penawar untuk anak perempuan mereka, tetapi malangnya bukan itu yang berlaku. Pada tahun 1680, ketika baru berusia 6 tahun, Eugenia telah dibawa ke istana diraja bersama ibu bapanya. Setibanya di sini, tukang jahit diraja tidak mengambil masa lama untuk membuatkan Eugenia sehelai gaun seperti yang diperlukan untuk dipersembahkan di hadapan raja. Dikatakan bahawa Charles the Darker sangat terpesona dengan penampilannya dan segera mencadangkan kepada ibu bapanya supaya Eugenia dijaga dan menjadi sebahagian daripada istana diraja yang mereka terima tanpa berlengah. Seorang penulis sejarah pada zaman itu bernama Juan Cabezas telah menerbitkan sebuah risalah mengenai ketibaan Eugenia di istana dengan mengatakan bahawa Los proficios de la naturaleza galagado esta corte en unaña gigante llamada el Genia Martínez. Maksudnya, keajaiban alam semula jadi telah tiba di istana ini dalam bentuk seorang gadis gergasi bernama Eugenia Martínez. Beliau kemudian menambah bahawa Tuanku Charles II menyidari bahawa ini adalah satu keajaiban alam, telah memutuskan untuk melihatnya dan meminta agar dia dibawa ke istana diraja di Madrid, di mana hari ini dia dikagumi oleh keluarga diraja dan semua bangsawan di kerajaan-kerajaan ini. Walaupun pada pandangan pertama, nampaknya raja menjemput Eugenia ke istana atas dasar kebaikan hati dan kemurahan, terdapat sebab lain untuk perkara ini. Sejak zaman pertengahan, adalah tradisi yang popular di istana-istana Eropah untuk menempatkan pelbagai jenis individu yang menghiburkan. Sepanyol juga tidak terkecuali dan di sini mereka dikenali sebagai gente de placer yang boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai people of pleasure atau orang kesenangan. Dikatakan bahawa Charles the Darker sangat bermurah hati dengan Eugenia dan dia segera dimasukkan ke dalam kumpulan ini. Penghibur-penghibur seperti ini terdiri daripada pelbagai watak, termasuk pelawak istana, orang kerdil, individu yang mempunyai kecacatan, dan juga orang gila. Raja dan ahli-ahli lain di istana suka menempatkan orang-orang ini di sisi mereka demi hiburan. Raja terutamanya sangat suka akan kehadiran mereka, walaupun hanya untuk mengejek mereka. Charles the Tukoh tidak berlengah untuk mempamerkan Eugenia di majlis-majlis yang diadakan di istana. Di sini, ramai wanita mencari Eugenia kerana mereka ingin dilukis atau dicat bersamanya untuk menonjolkan kecantikan bentuk badan mereka yang langsing. Namun begitu, malangnya, Eugenia dan yang lain sepertinya di istana tidak menerima sebarang bayaran untuk perkhidmatan mereka walaupun bekerja berjam-jam lamanya. Selain itu, mereka sebenarnya hidup atas belas kasihan tuan mereka yang boleh mengusir mereka tanpa wang bila-bila masa sahaja yang mereka mahu. Sudah tentu, ada yang menganggap ini sebagai satu nasib malang kerana mereka hidup hanya untuk dijadikan bahan ejekan sebagai pameran manusia oleh golongan bangsawan. Namun bagi sesetengah orang, ia mungkin dianggap sebagai tuah. Golongan bangsawan membelanjakan banyak wang untuk la gente de placer. Mereka memastikan bahawa mereka cukup makan, sentiasa hangat pada malam musim sejuk yang dingin, dan juga mempunyai pakaian yang pelbagai serta menarik, sesuatu yang jauh lebih baik berbanding kebanyakan petani pada zaman itu. Walaupun segala keperluan mereka disediakan, golongan bangsawan melayan mereka seperti objek dan melakukan apa sahaja yang mereka suka demi hiburan sendiri. Malah, bapa Charles, Philip keempat dari Spanyol, direkodkan mempunyai sekitar 110 orang kerdil istana. Tetapi ini bukan semata-mata untuk hiburan dirinya, kerana kebanyakan golongan bangsawan juga memelihara kerdil untuk mengukuhkan idea tentang kesempurnaan dan keunggulan dinasti pemerintah. Apa yang membuatkan Eugenia menonjol berbanding yang lain di istana ialah hakikat bahawa dua potret terkenal dirinya telah ditempah khas oleh raja. Potret-potret ini telah dilukis oleh pelukis Juan Carreño de Miranda yang telah dilantik sebagai pelukis istana kepada permaisuri pada tahun 1671. Hari ini, kedua-dua potret itu boleh dilihat bersebelahan di Museo del Prado di Madrid. Dalam potret-potret itu, bukan sahaja Eugenia kelihatan sedih dan tidak selesa, malah dia mungkin sedang menanggung kesakitan yang agak teruk kerana masalah berat badannya akan menyukarkan dia untuk terus berpuasa dalam tempoh yang lama. Di istana, dia dipamerkan sebagai satu keanehan atau makhluk ganjil kerana saiz badannya. Dan lukisan-lukisan ini adalah bukti kepada perkara itu kerana ia dinamakan La Monstra Avestida dan La Monstra Desnuda yang bermaksud raksasa berpakaian dan raksasa tanpa pakaian.
Sudah tentu di istana, mereka agak kejam tentang penampilannya, dan ini boleh dilihat dalam cara Juan Cabezas menggambarkannya. Dia menyatakan bahwa Eugenia berkulit pucat dan tidaklah terlalu buruk dipandang, walaupun wajahnya terlalu besar. Kepala, muka, dan leher. Dan ciri-ciri lain miliknya adalah sebesar 2 kepala lelaki. Perutnya sebesar wanita mengandung paling gemuk yang hampir bersalin. Paha dia sangat tebal dan penuh dengan daging, sehingga seseorang menjadi keliru dan terkejut dengan rupa dia yang tidak sedap dipandang. Kakinya hanya sedikit lebih kecil daripada kaki lelaki dan penuh dengan lipatan. Kakinya sepadan dengan badannya. Sebenarnya ia seperti kaki lelaki. Namun dia menghadapi kesukaran untuk bergerak kerana saiz badannya yang terlalu besar. Sudah tentu, pada masa itu, tiada siapa yang tahu apa yang menimpa Eugenia muda. Tetapi pada masa kini, ramai yang berpendapat bahawa dia mungkin menghidap satu gangguan genetik yang dipanggil sindrom Prader-Willi. Ini disebabkan oleh kehilangan fungsi gen-gen tertentu pada kromosom 15. Kanak-kanak dengan sindrom ini sentiasa berasa lapar, yang boleh menyebabkan obesiti dan diabetes jenis 2. Selalunya, individu yang terjejas mempunyai dahi yang sempit, tangan dan kaki yang kecil, ketinggian yang rendah, kulit dan rambut yang cerah, dan kebanyakan mereka tidak mampu untuk mempunyai anak. Banyak daripada simptom ini sangat serupa dengan laporan mengenai Eugenia pada masa itu, walaupun kita masih tidak boleh pasti 100% bahawa inilah punca penampilannya. Terakhirnya, Eugenia sering diejek ketika berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam istana kerana dia mudah letih dan sukar untuk mengikuti orang lain. Selain itu, dipercayai bahawa dia mempunyai masalah hormon dan tidak subur walaupun pada usia lanjut, serta tidak pernah datang haid. Walaupun kesihatannya kurang baik dan sering diejek, secara keseluruhannya dipercayai bahawa dia menikmati kehidupannya di istana. Eugenia ialah seorang gadis yang menyenangkan dan sebenarnya menjadi agak popular di istana, malah dihargai oleh keluarga diraja. Walaupun ketika memasuki usia remaja dan dewasa, dikatakan bahawa dia tetap disukai ramai. Eugenia Martinez Vallejo meninggal dunia pada tahun 1699 pada usia 24 tahun. Dia tinggal sepanjang hidupnya di istana selepas diambil masuk ketika berumur 6 tahun. Lokasi mayatnya dan punca sebenar kematiannya tidak diketahui, walaupun kemungkinan besar ia berkaitan dengan keadaan yang dialaminya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1997, Bandar Aviles di Spanyol telah menempah sebuah patung Eugenia Martinez untuk dibuat sebagai penghormatan kepada pelukis potretnya, Carreño de Miranda. Patung itu menggambarkan lukisan beliau yang paling terkenal, La Monstra Vestida, yang diperbuat daripada gangsa oleh pengukir Spanyol, Amado González Evia. Patung itu terletak di jalan yang dinamakan sempena namanya di Barrio Marinero de Sabulo. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini mengenai Eugenia Martinez. Saya harap anda semua terhibur. Beritahu saya di ruangan komen di bawah jika anda rasa ia adalah keputusan yang baik untuk Eugenia Martinez berpindah ke istana di Raja Spanyol, atau jika anda fikir dia lebih baik tinggal di rumah bersama keluarganya. Jika anda mempunyai sebarang cadangan, pastikan anda menghantar email kepada saya, atau anda boleh menghantarnya ke Instagram saya yang boleh didapati di bahagian penerangan di bawah. Dan pastikan untuk suka dan langgan saluran ini, serta aktifkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja ia dimuat naik. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya. Jadi saya akan jumpa anda semua dalam Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.